Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Norlina Salamuddin dan rakan-rakan sekelas yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pembentangan video ini disediakan oleh Ilyani Francis Medan, Nur Intan Fiziati binti Zaidi, Siti Nur Amal Jariah binti Kamri, Roziah binti Darasid, Siti Hafizah binti Suaidi dan Lina Fong binti Muhammad. Yang mana tajuk pembentangan kami adalah mengenai kaedah causal comparative. Causal comparative ini merupakan kaedah pembandingan antara sebab dan akibat yang mana juga dikenali sebagai ex post facto, yang mana ianya berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud dengan alasan tindakan selanjutnya. Causal comparative ini mengkaji hubungan antara sebab dan akibat dengan memerhati beberapa kesan yang wujud serta menyemak semula data yang sedia ada bagi mencari faktor-faktor sebab dan akibat. Mengenal pasti punca, penyebab, independent variable ataupun pemboleh ubah tidak bersandar kepada sesuatu kesan, dependent variable, pemboleh ubah bersandar, yang mana diperhatikan di mana IV adalah sesuatu yang telah berlaku dan tidak boleh dimanipulasikan, dalam arti kata lain di luar kawalan penyelidik. Causal comparative ini juga menerangkan tentang kesan atau perkara terhadap perkara lain yang lebih khusus, kesan satu pemboleh ubah terhadap perkara lain. Terdapat dua jenis kajian dalam causal comparative, iaitu yang pertama ex post facto, yang mana ia adalah terma bahasa Latin yang membawa maksud by reason of subsequent act, dari apa yang berlaku selepas itu, yang direka bentuk berdasarkan selepas fakta. Kebiasaannya, ianya seringkali digunakan bagi mengkaji hubungan antara pemboleh ubah apabila pemboleh ubah tidak bersandar, tidak dapat diolah. Dan yang kedua adalah korelasi. Korelasi ini adalah ujian statistik untuk menentukan kecenderungan atau corak bagi dua atau lebih pemboleh ubah atau dua set data berbeza secara konsisten. Terdapat 5 ciri yang berkaitan dengan causal comparative. Yang pertama adalah dapat mengenal pasti hubungan antara sebab dan akibat. Yang kedua, melibatkan dua atau lebih pemboleh ubah. Yang ketiga, sampel bukan secara rawak. Yang keempat, tidak boleh mengubah pemboleh ubah bebas. Dan yang terakhir adalah jimat kos dan masa. Reka bentuk kajian juga terbahagi kepada dua, yang mana yang pertama adalah retrospektif dan juga prospektif. Dalam retrospektif, memerlukan penyelidik mula menyiasat sesuatu ujian apabila kesan telah pun berlaku dan penyelidik cuba untuk menentukan sama ada sesuatu pemboleh ubah mungkin mempengaruhi pemboleh ubah yang lain. Manakala prospektif pula berlaku apabila seseorang penyelidik memerlukan kajian bermula dengan sebab-sebab dan mengkaji kesan kepada situasi yang berlaku. Terdapat 6 langkah-langkah kajian, yang mana yang pertama adalah penyataan masalah. Penyataan masalah sangat penting dan perlu ditetapkan dan perlu mengandungi sebab untuk membentuk pemboleh ubah bersandar. Yang kedua adalah menentukan hipotesis. Dan hipotesis ini untuk penelitian ini adalah hipotesis deskriptif. Yang ketiga, pengelompokkan data. Penelitian ex post facto dapat dilakukan dengan baik bila mana menggunakan kelompok pembandingan. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat adalah pengumpulan data. Dan kebiasaannya, teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan soal selidik, temu ramah, tinjauan, dokumentasi dan sebagainya. Yang kelima adalah analisis data dan yang terakhir adalah pentafsiran hasil, yang mana hubungan sebab dan akibat dalam penelitian perlu dinyatakan dengan berhati-hati. Seterusnya, berikut adalah contoh untuk kajian causal comparative, yang mana ini merupakan jurnal berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskular dalam kalangan murid tahun 6 sekolah-sekolah Tamil Negeri Kedah. Boleh kita lihat di sini, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti risiko penyakit kardiovaskular di kalangan murid tahun 6 sekolah-sekolah Tamil di Negeri Kedah.
dan reka bentuk kajian ini yang digunakan adalah ex post facto. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti risiko penyakit kardiovaskular dengan membuat penilaian dan pembandingan terhadap indeks jisim badan BMI, bacaan tekanan darah dan nisbah pinggang dan ketinggian. Seterusnya, contoh yang kedua, yakni contoh yang terakhir untuk tajuk ini, ialah di bawah jurnal Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah terhadap Kesedaran Metakognisi dalam kalangan guru-guru sekolah rendah di Pulau Utara Sabah. Boleh kita lihat di sini, kajian ini bertujuan untuk menentukan kekuatan pengaruh iklim organisasi sekolah yang merangkumi 4 dimensi, iaitu kepimpinan kolegial, profesionalisme guru, penekanan akademik dan penglibatan masyarakat ke atas kesedaran metakognisi bagi guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah rendah pulau di zon utara Sabah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kajian ini adalah berlandaskan kepada reka bentuk kajian ex post facto. Sekian, terima kasih.